السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله والشكر لله. Sama-samalah kita bersyukur dan memuji akan Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia, malam Rabu setiap minggu. Kita akan mengadalah majlis muzakarah, majlis peringatan di antara satu sama lain, di antara kita sama kita. Apa yang tak tahu kita dapat tahu, apa yang dah pun tahu kita bertambah lagi kalau lebih tahu. Maka pada malam ni cuba kita mari renung sikit, pakak menjadi tanggungjawab kita semua umatul Islam di seluruh dunia. Saya tak ada nak baca kitab tentang masalah kita nak ngaji semua lah malam ni. Biasa kita baca kitab Riyadhus Salihin. Tapi malam ni cuba kita mari dengar sikit sejarah latar belakang bumi Palestin. InsyaAllah lah. Dan kita jangan lupa lah dah tentang masalah Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa. Yang kita sedia tahu maklum tentang masalah bumi Palestin ini berkenaan dengan Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa taala ada sebut dalam Quran. Yang mana Tuhan sudah pun berfirman kata subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kita sedia maklum, sedia tahu tentang masalah ayat ini. Yang mana Tuhan kata maha suci Allah asra, iaitu pergi jalan bi'abdihi dengan hamba dia. Siapa hamba dia sini? Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil hamba dia yang menjadi seorang rasul daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Dikenal dengan Isra dan juga Mi'raj. Selepas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditindah, dizalim, diwaknyanyo oleh umat dia. Daripada situlah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hamba dia mulai daripada Masjid Al-Haram, iaitu Makkah Al-Mukarramah tu, kepada Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Palestin sekarang. Jadi nak ayat tu Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa ni adalah hubungan ikatan yang begitu rapat. Dihujungi dengan Masjidil Haram, dipermulai dengan Masjidil Aqsa. Di hujung ni lagu mana? Bermakna mulai daripada situlah Nabi kita Isra
setak di rumah Tuhan yang nama Masjidil Haram pergi kepada Masjidil Aqsa, dipanggil Isra, perjalanan Nabi. Dan di permulaan daripada situ, daripada mana Masjidil Aqsa ke langit yang tertinggi kepada Sidratil Muntaha, jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan situlah Nabi kita terima iaitu semaya dah 50 waktu hingga sampai turun pergi kepada 5 waktu yang menjadi fardu kepada kita sekalian. Itulah latar belakang Masjidil Aqsa. Apa boleh nama Masjidil Aqsa? Nanti kita akan dengar lagi. Jadi satu hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga, Nabi doa seumur tentang masalah bumi Syam. Palestin adalah satu bumi Syam, maka di meliputi semua kalau dah ni gak parti negeri. Palestin sebut kata bumi Syam masuk parti negeri. Palestin, Suria, Ordun dan Lebanon. Itu bumi Syam. Yang zaman dulu hanya ya. Tetapi di hari ini terbelah pergi kepada yang di parti negeri. Dan parti itu adalah bumi Syam yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam doa juga, lepas doa juga. Yang siapa sahabat tanya. Di antara doa Nabi yang kata Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Allahu akbar. Ya Tuba li Syam, ya Tuba li Syam. 3 kali Nabi kata. Ya Tuba ni mana? Wahai bumi yang bersih, wahai bumi yang baik, wahai bumi yang mulia, wahai bumi yang ada berbagai-bagai benda kemuliaan di situ. Tuba dipanggil. Ya Tuba li Syam, Nabi kata. 3 kali Nabi ulang. Di antara doa dia Nabi kata Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah ya Tuhanku, berakatilah akan kami ni, iaitu bumi Syam, iaitu bumi Syam kami dan Yaman kami. Subhanallah. Lalu itulah sahabat tanya, apa boleh kata 2-3 kali ya Tuba li Syam, ya Tuba li Syam, ya Tuba li Syam. Lalu itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, tilka malaikatullah basitu ajnihatiha 'ala Syam. Nabi kata, kerana malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tu sedang membuka sayap-sayapnya untuk menyertakan redha dia kepada orang-orang Islam yang ada di Syam tu. Sebab itulah Nabi doa. Sebab apa? Sebab malaikat mengikut hadis ni malaikat buka sayap dia. Allah, malaikat ada sayap. Buka sayap dia membuat kata wi kemuliaan kepada orang Islam yang ada di negeri Syam, dan sayap malaikat ni buka jauh hari tu sampai kiamat. Buka sayap tak putih-putih. Bumbak haikiat wi kemuliaan. Supaya hadis Nabi SAW, Nabi wi kemuliaan kepada orang menuntut ilmu agama Tuhan. Tubik daripada rumah, niat main nak mengaji, cari keradaan Allah, main nak dengar agama di masjid, malam Rabu, malam Sabtu, setiap pagi subuh, tubik pada rumah untuk nak dengar. Ya tubik pada rumah tu, malaikat buka sayap tudung dia. Wi kehormatan, wi kemuliaan kepada orang nak mengaji ilmu Tuhan. Khabar apa itu? Dia bahasa gitu dia mengaji. Sebab tu tak semangat mana lah. Tak ada sungguh mana. Tahu cekak, akak punggung lagi. Subhanallah, subhanallah. Doalah innahum qaumun la ya'lamun. Mereka buka sayap wi kepada orang yang nak cari ilmu keredaan Allah. Mereka tudung kepala dia. Allah, lebih pada raja lagi. Raja manusia ya, berjalan hidup tudung dia. Raja manusia ya. Nak yata melianya raja. Ada hidup tudung dia apabila orang berjalan di belakang dia, hormat dia. Kita siapa?
malaikatullah. Allahu akbar. Hai kamu lancai. Wis semangat kepada orang nak mengaji agama Tuhan, masya-Allah. Bukan sekadar tu. Mau siapa semua ikan yang duduk laut duk doa kepada kita yang mengaji agama Tuhan ni. Allah ikan dah laut habis tak habis sampai hari ni. Kokok juga bukan kokok tak habis, masya-Allah. Banyak mana ikan yang duduk dalam laut duk doa. Cuba kita kira gilah. Kepada orang yang sanggup untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, dikatakan ilmu agama Allah. Sebab itulah Nabi doa semua dengan kerana malaikat Tuhan tu buka sayap dia, tak bukan tak lain dengan kerana kehormatan kemuliaan kepada orang Islam yang duduk di tanah bumi Syam, Palestin, Syria, Lebanon atau Urdun di hari ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah di antara kebarakatan yang Tuhan sebut dalam Quran dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa doa masa tu kepada ahli Syam. Palestin, bumi Syam atau Masjidil Aqsa adalah bumi berkah. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dan kita kena ingat juga di antara Masjidil Aqsa yang duduk di Palestin tu, dia adalah kiblat pertama sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang Tuhan arah kepada dia menjadi syariat untuk menghadap kepada Masjidil Haram lah ni. Sebelum tu Nabi kita semaya duk pada kiblat dia gapo kepada mana, iaitu Masjid Aqsa lah ni. Duk berlaku di Palestin dah ni tu. Masa Nabi duduk di Mekah, hingga sampai Nabi hijrah pergi Madinah guna masa singkatan 16 tahun, 17 bulan, 16 bulan duk hadap semaya Nabi kepada Masjidil Aqsa. Dia sikit dah 17 bulan ni, mana kata setahun setengah. Sekat-kat setahun setengah. Beradak ke Masjidil Aqsa, hingga sampai Nabi pun kadang-kadang dia tengok ke langit, beradak ke Masjidil Haram. Sebab Nabi ia terikat hati dia dengan Masjidil Haram. Nah, sebab di antara celah-celah tu orang Yahudi silap celah Nabi. Orang Yahudi duduk di Madinah duduk celah Nabi, kata Nabi, Muhammad kok kalau tak ada Masjid Aqsa kita kok, duk tak tahu apa dia, tak nak padak ke mana. Cuba tengok dia duk padak masjid kita tu. Itulah di antara Tuhan tu syariat kepada Nabi supaya Nabi tu padak kepada Masjidil Haram selepas pada tu. Situlah orang Yahudi di paling habis, dan orang yang mula-mula masuk Islam tu jadi murtad banyak juga masa tu. Munafik dah nak kecek dah. Jadi 16 tahun atau 17 tahun Nabi kita padak ke Masjid Aqsa, maka Tuhan selepas pada tu suruh padak kepada kiblah iaitu Masjidil Haram lah ni. Dengan tu ayatnya, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Dia kata, aku tahu, aku nampak Muhammad Muhammad duk pada ke kiblat iaitu Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Aku tahu, maka sebab pada ni Tuhan perintah para nabi supaya pada semaya dia di Masjidil Haram. Bah daripada tu. Sebab itulah kaitan di Madinah lah ni ada masjid kiblatain. Dua kiblat. Kata silap Nabi semaya zuhur waktu tu masa tu dia 2 rakaat zuhur turun ayat ni, maka Tuhan perintah supaya Nabi tu pada ke Masjidil Haram. Maka 2 rakaat akhir zuhur dia tu pada ke Masjidil Haram. 2 rakaat sebelum tu pada kiblat Aqsa.
turun ayat suruh pada 2 rakaat tu dia iaitu Masjidil Haram. Situlah orang pakak murtad hok mula-mula masuk Islam dan gok Yahudi sini pakak menetap, pakak marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Itulah syariat mula-mula turun pasal dia dah, bukan benda senang lah. Ya, duduk turuk, duduk buat lama mana-mana mari dah. Tiba-tiba mai duk royak benda benda baru ya Allah kau ni. Itu. Kadang-kadang buat itu pun lagu tu juga. Itulah nak ayat kata kelebihan yang Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa ni juga orang panggil tempat segala para-para atau segala para nabi-nabi, rasul-rasul duk beripung duk situ. Di antaranya mulai daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, dia Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Yusuf, Lut, Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Yahya, dia Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Semua para nabi duk beripung duk situ. Walaupun Nabi Ibrahim dia asal bukan daripada beranak di Palestin dak, dia asal beranak di mana? Di Iraq, Nabi Ibrahim. Tapi dia hijrah pergi di Palestin. Duk di Palestin. Daripada situlah beranak tubik Nabi apa? Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Ishaq, Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni beranak di Palestin, hijrah pergi kepada mana? Mesir lagi. Hidup sana sampai jadi kaya, jadi raja, jadi pemerintah disuruh, maka dia panggil semua waris-waris dia, anak-anak beradik titih waris dia tu pakak mari semua duduk di Mesir. Ini kata Nabi Yusuf, asal dia Palestin juga. Dan juga Nabi Lut, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa. Di situlah orang siapa orang Yahudi menduk dakwa kata Masjidil Aqsa adalah asal tok nenek moyang dia. Sebab Yakub ni dia adalah Bani Israel. Daripada situlah tubik Bani Israel. Bani-bani bermakna anak-anak cucu puak Bani Israel. Gapo dia Israel? Israel ni bahasa satu bahasa. Kalau dengan bahasa Arab lah ni dia panggil Abdullah, hamba Allah. Kenapa di situ? Dia adalah Israel daripada keturunan Nabi Yaqub. Yaqub adalah Israel, iaitu hamba Allah. Sebab itulah we duduk Iqra learning, duduk goyak we faham pada orang Islam ni, kerana orang Islam kita lain duduk berlarak. Duk belarak kadang-kadang ia doa kata kepada Israel. Allahu alaika Israel, Allahumma la'nata Israel. Doa, ya Allah laknatlah Israel, ya Allah laknatlah Israel. Sehingga ulama kata tak boleh kata lah gitu. Kena kata Allahumma alaika bil yahud, la'nah bil yahud. Kalau nak kata Israel kena buh Bani Israel. Jangan kata Israel saja. Ya ini ulama duk faham kepada semua. Kita tengok di Indonesia dia hari ni. Dia kata Israel, Tuhan laknatlah Israel. Di mana laknat siapa? Nabi Yaqub. Allahu akbar. Kena kata Allah laknatlah fuak Bani Israel, iaitu anak-anak keturunan Israel Yahudi tu. Tok situ Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan dia doa nyanyo umat Islam di hari ni. Laknatlah fuak ni. Bukan Israel. Sebab tu dalam Quran dia sebut ya Bani Israel, sebut Bani Israel. Anak-anak keturunan cucu cicit waris-waris puak Bani Israel tu. Ya ni ya itu situ risalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sud di Nabi Isa pak Tuhan putar pusing rasul yang terakhir pergi pada puak keturunan Arab, bukan puak Bani Israel puak dia dah. Sebab itulah sampai hari ni duk jadi denda nak murih menjadi seteru kepada orang Islam seluruh dunia di hari ini. Ibu tu Allah, iblis manusia dia panggil. Iblis atas langit, iaitu yang diseteru dengan Nabi Adam. Jom kupu, jom masuk neraka.
Supaya Bani Israel ini juga jom kupu tak turut Nabi, jom nak masuk ngaku dan bunuh Islam. Siapa Nabi dia bunuh. Di antaranya Nabi Yahya Zakaria bunuh dia, dan juga Isa pun dia dakwa yakin kata dia lah bunuh. Tu Bani Israel. Sebab itulah doa-doa ni kena pandai. Yang kata Allah, ya Allah Tuhanku, laknatlah Israel. Tak kena. Kalau kita kata lagu tu bermakna kita sudah pun laknat Nabi Yaqub. La ilaha illallah. Senang kata ya Allah laknatlah Bani Israel. Kalau selamat kau ya Allah laknatlah Yahudi. Allahumma alaika bil yahud. Tu. Ini nak ayat kata mana? Nak ayat kata Bani Israel itulah. Palestin tu mai daripada mulai daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan pergi kepada Nabi Yaqub, Nabi Ishaq Yaqub dan para nabi. Dan juga pada malam Isra Mi'raj ni, mak bumi Palestin ni ketika Nabi pergi di Masjidil Isra pergi pada Masjid Al-Aqsa ni, maka sebelum Nabi nak Mi'raj tu Nabi semaya dan lebih kurang 124,000 para nabi-nabi rasul-rasul menjadi makmum bersama dengan Nabi semaya pada malam itu. Mayat Palestin ini bumi yang berkat, bumi penuh dengan para rasul-rasul, penduduk nabi-nabi rasul-rasul. Jadi Yahudi mu nak dakwa tak boleh lah kata bumi hukmum. Kalau mu benar kata bumi mu kena tengoklah Muhammad. Sebab Masjid Al-Aqsa adalah rumah Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya sejid itu adalah rumah Tuhan. Rumah Tuhan ni jangan munduk persekutu, hidup sembah, hidup minta ibadat selain daripada Allah. Jangan. Pak Yahudi musyrik mu kata Uzair adalah anak Allah. Mu tak turut Rasulullah Muhammad Rasulullah. Pak ada hak kamu nak jaga, nak bela, nak mengetah Masjidil Aqsa duduk bawah tanganmu. Tak boleh jadi. Ya kena duduk bawah tangan orang Islam lah. Sebab rumah Allah, rumah yang suci, rumah yang mulia. Yang tak sepatut orang yang duduk sekutu syirik supaya itu jaga rumah Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang duduk kena jaga rumah Tuhan, sejid Tuhan, puak mana? Puak yang man amana billahi wal yaumil akhir. Puak ni puak beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, dia juga beriman kata adanya hari akhirat. Mu Yahudi mu tak beriman, mu tolak, mu lawan Tuhan, mu menentang Tuhan, mu tak tahu agama Islam. Walaupun hidup dakwa sekalipun kata asal tok nenek moyang dia. Sungguh tok nenek moyang dia sungguh nabi-nabi dulu, tapi mereka itu adalah Rasulullah, Nabiullah. Dak kali. Itulah dia panggil di antara sebab-sebab dia tu. Dan juga kita nak ingat bumi Palestin juga adalah tempat ulama-ulama, kibarul ulama Allah. Sahabat mati di situ, mayat ada di situ, hampir-hampir 5,000 sahabat dikebumikan tanah Palestin. Dan berlaku masa umar tufan, wabak, ingat tak? Masa tu hampir-hampir 23,000 sahabat dia agak tabi'i mati. Capu-capunya lebih kurang 5,000 sahabat dikebumikan di tanah Palestin tu. Bukan bumi tamadadak. Dan bumi ulama di antaranya Malik ibnu Dinar, Sufyan al-Thawri, Ibnu Syihab az-Zuhri. Ini besar-besar ulama belakang ni. Kalau yang mengaji agama you kena kenal lah ni. Malik ibnu Dinar, Allah, ulama besar dari saudara kita. Mengarang kitab Tanah Raya, Sufyan al-Thawri dan juga Ibnu Syihab az-Zahri, dan termasuk juga Imam Syafi'i kita rahimahullah. Kita orang yang duduk pergi yang bermazhab dengan Imam Syafi'i, tahulah Imam Syafi'i kita adalah lahir di bumi tanah Gaza yang duduk nyala dibakar oleh rejim Zionis di hari ini. Siapa? Imam Syafi'i kita yang kita bermazhab dengan mazhab dia. Ia mana kita kena tahu, iaitu mana di Gaza.
Kalau bahasa Syiah panggil kasar dah, cenok kasar. Di Gaza lah tempat Imam Syafi'i kita beranak di situ. Kibar ulama, pembesar ulama di situ. Allahu Rabbi ya ilahi. Pernah kata Mahmud Nuruddin Zanfi, dia kata, aku malu dengan Allah sekiranya aku tu duk senyum atau ketawa, duk mengilah, duk suka. Aku berasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah orang tengok dia tak biasa suka Mahmud Nuruddin Az-Zanfi ni. Masa sok mau menengung, sok mau mikir, sok mau. Yang siapa orang tanya dia kata, aku nak senyum ketawa lagu mana? Nah, kerana sekarang Masjidil Aqsa duk bawah jajah orang Yahudi, dia kata. Dan juga Salahuddin Ayyubi pernah masa muka tak pernah senyum. Lagu itulah jawab dia. Dan mari kerajaan Sultan Abdul Hamid masa tu pemerintah yang di bawah jaga dia tu mari dari segi apa? Dari segi ekonomi tu tak agak. Ekonomi tak agak. Makannya tak ada, harga mahal macam-macam lah. Maka orang Yahudi mari. Orang Yahudi mari tawar kepada Sultan Abdul Hamid, kata, banyak mana mu nak jual bumi Palestin kepada aku nak beli. Hingga siapa senyum kata, yawi cek kosong untuk Sultan Abdul Hamid tulis, ikutlah harga mahal banyak mana pun Yahudi sanggup nak beli bumi Palestin tu. Tapi jawab Sultan Abdul Hamid kata bagaimana? Bumi Palestin adalah bukan bumiku. Bumi Palestin adalah bumi umat Islam seluruh dunia. Bukan hakku dah. Dan bumi ni aku tak akan jual, tak akan gada kepada orang Yahudi malaikat dengan harga lagu mana? Darah dengan darah. Seolah tak gitu. Mati dengan mati. Itu jawab Sultan Abdul Hamid. Jadi hari ini kita boleh tengok bumi Palestin di hari ini, Masya Allah. Kadang-kadang budak hala-hala 2, 3, 40 tahun dulu tu, dengan kemuliaan bumi Palestin, budak hala-hala ni berani nak ya. Berani sungguh. Lawan orang Yahudi yang cukup lekat alat senjata ada belaka, dengan tangan kosong kadang-kadang pakai batu tunjuk muka itu. Budak kecil hala. Allah benar sungguh dengan hadis Nabi kata, la yazalu ummati zahirin 'alal haq. Akan berteruslah umatku ni, mereka ni duk jalan di atas kebenaran. Dan fak ni orang tak boleh nak buat gapo dia. Tak boleh nak sakit hati gapo mereka sikit. Dan dia akan duduk bawah jaga Tuhan, jalan Tuhan hingga sampai hari kiamat. Dan kita tengok dia ni memang benar sungguh orang Palestin yo lawan sungguh. Sahabat tanya, fak mana ya Rasulullah fak ni? Nabi kata, fak duduk keliling Baitul Maqdis tu. Subhanallah, cuba kita tengok. Bani sungguh. Dan kata ulama, hok berlaku tu 47 Maret Oktober bulan 11 ni. Minggu Maret 2 seminggu lebih tu. Fak dia panggil apa? Bahasa Arab dia panggil Abnaul Hijarah. Fak budak-budak hala-hala duduk pakai batu dulu masa 30 tahun dulu. Dan ni payah nak tengok sikit. Ada lagi tapi tak banyak. Fak 30 tahun duduk pakai batu, kita tengok tu. Fak ni lah sudah besar menjadi sahabat pemuda di hari ini. Berlaku 47 Maret. Fak ni serai masuk dalam kawasan Fak Yahudi laknatullah yang tidak suka-suka. Bukan setahun 2 tahun dok Fak Yahudi ceder. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun dah fok dia buat sedia. Berpuluh-puluh tahun sampai berlaku 47 Maret. Dunia ini kejut habis, tak suka-suka dengan alat jangkih cukup segala gapo semua tu. Tapi fok ni surai boleh. Allah. Cuba kita tengok. Ya Yahudi ni, sebab saya duk ayat Imam Amai, dia panggil Qubbatul Hadid. Tempat fok dia duk ni, dia buat Qubbah. Qubbah ni pengasijik Qubbah panggil tu. Wah kutung dah. Qubbah saji ke. Qubbatul Hadid buat daripada besi, tetapi dia benda tak nampak dia panggil. Dia dikong habis buat dia. Mana kata orang nak masuk tak boleh.
Ingatlah cangkeh dia di segi teknologi dia gapo semua tu ya prom. Tak boleh nak sekeh. So kata orang nak masuk, lalak nyamuk sekok masuk tu ya. Reda dia tu takak ambil igat halus dah. Tapi hari tu masya-Allah. Mula-mula tu fak ni, fak abnaul hijarah masa 30 tahun dulu dah ni besar dah. Fak ni 5,000 T. Dipanggil flu hatagi hok mula-mula 5,000 T, masya-Allah. Tom. Atau mai sebenarnya udara dengan Melayu tu belung, menuju belung dan kok bombing, kok laut mana semua sekarang. Subhanallah. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ditah latar belakang sebanyak tu masalah bumi Palestin. Dan kita ingat bumi Palestin juga adalah bumi yang Dajjal kena dibunuh. Dajjal mampu mana? Dikena bunuh mana? Di bumi Palestin inilah dengan melalui iaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam mai bunuh Nabi Dajjal di akhir zaman. Di situlah dipanggil salah satu daripada alamat qiyamah yang terakhir dah kubra. Qiyamatul kubra, daripada banyak-banyak 10 alamat yang Nabi sebut, salah satu daripadanya Dajjal. Tu Dajjal, dan Dajjal lah kena bunuh di bumi Palestin itu. Dan bumi Palestin kelebihan dia juga di antaranya dipanggil masjid yang mula-mula Tuhan tu bina selepas daripada Masjidil Haram. Masjid Haram yang pertama dan Masjid Aqsa yang kedua. Sekarang kata khilaf lah, sekarang kata Masjidil Haram iaitu Nabi Adam bina sekadar metak batu asah lah, bukan naik toko 4 segi pola tidak. Adapun Masjidil Aqsa adalah para malaikat. Atau mai barulah oleh Nabi Sulaiman dan mai barulah oleh Nabi Ibrahim Masjidil Haram itu. Dan jarak di antara bina Masjidil Haram dengan Aqsa, sahabat pernah tanya Nabi kata 40 tahun. 40 sanatan. 40 tahun. Bina Nabi Masjid Aqsa, Masjid Haram dah 40 tahun tu bina Masjidil Aqsa. Aqsa ni dipanggil jarak. Apa namanya? Jarak jauh. Aqsa, Masjidil Aqsa iaitu masjid yang jarak dia tu jauh di antara Masjidil Haram 40 tahun bina dia. Kalau berjalan ke guna masa sebulan. Zaman Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam. Dan kelebihan dia Nabi pernah dan sahabat tanya Nabi tentang kelebihan semaya di masjid ini. Nabi kata siapa yang semaya di Masjid Haram maka kelebihan pahala dia adalah 10,000 kali ganda. Manakala siapa semaya di Masjid Kuning, Masjid Madinah sekalian ini iaitu 1,000 kali ganda, dan sesiapa yang semaya di Masjid Aqsa kelebihan dia adalah 500 kali ganda. Di makna kita semaya sejid Masjid Aqsa sekali, supaya kita semaya sejid akhir 500 kali dah. Kena semaya 500 kali sejid akhir baru sama dengan Masjid Aqsa. Itu kelebihan dia. Dan semaya di Masjid Nabi 1,000 kali ganda dengan semaya masjid lain. Di makna kita semaya jakir ni kena 1,000 kali jakir, semaya sekali di Masjidil Nabawiyah. Allah, kelebihan besar sebab itulah orang pergi sangat nak pergi tu di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, tapi kita ada ni terlupa Masjidil Aqsa. Nabi pernah galak, pernah panggil semangat kepada ummah dia. Nabi kata la tasuddur rihal illa bi salasati masajid. Janganlah kamu tu bersungguh gib jala ziarah masjid di atas muka bumi ni malaikat 3 masjid ni, Nabi kata. Kena bersungguh, kena berjalan, kena banyak ziarah di atas muka bumi ni 3 masjid ni. Masjid Haram Makkah, Masjid Nabi di Madinah, satu masjid lagi Masjid Aqsa di Palestin. Di hari ni ada lagi duk ziarah. Ada, walaupun kadang ada musuh lah ni ada. Pergi umrah dalam sehari 2 ni saya tu pergi masuk. Ini minta selamat lah. Ya kalau kena jam mati di Masjid Aqsa tu dah. Ada boleh duk pergi. Marang. Marang bagi tak ada ya tanah marang tu. Ya doa pada saya lah. Apa kami para umrah dia ramai tu hari ni nak kereta nak pergi di menawak Masjidil Aqsa di Palestin dalam keadaan hidup perih lah ni pokoknya sanggup pergi
Tu dia. Itulah Nabi bergalak. Nah, jangan kamu tu bersungguh gi sejik di atas muka bumi ni malaikat 3 sejik. Sebab itulah di Pakistan dia ada 2 sejik. Dia tak masjid Maki dan juga masjid Madani. Allah, buat dia sungguh dengan surah sejik ni. Kita Islam kena ambil besar. Sebab itulah kalau siapa boleh pergi buat umrah, pergi buat haji dan apa baik, boleh pergi ziarah 3 sejik ni cukup bagi dia. Belum pergi masuk Masjid Aqsa dulu, lepas tu pergi buat umrah, masuk Masjid Haram dan juga Masjid Nabawi di Madinah. Sebab kelebihan besar mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menjadi tanggungjawab di hari ini, kena bela, kena jaga, sekurang-kurangnya kita kena berdoa kepada saudara kita di hari ini. Menjadi wajib kepada kita kena berdoa, sama ada cerita semaya itu jemaah atau kita semaya secara peribadi. Kita boleh tengok dengan mata kepala dari hari ini kata saudara kita di Palestin duk panggil, duk minta tolong. Boleh dengar suara kita di sini masih lagi duduk dia tak ada nak kata gapo lagi. Kalau boleh Allah batu tolong, ada orang gapo mai duduk minta supaya minta batu wajib kena tolong kita dia. Boleh Allah sekut, Allah lah sekut. Jangan tak Allah. Siapa masih lagi belum Allah, kena Allah dia. Walaupun susah payah sama mana pun kita nak ingat dia mau susah lebih berlipat ganda daripada kita lagi. Kita susah boleh duk makan lagi. Buat dia hari ni Masya Allah mati ya selewat tabak. Orang tak tahu meru ilu ile Yahudi hidup bunuh habis. Tak tahu apa retino. Orang tua budak halu hidup bang. Alah hidup musuh bang bodoh dia tu. Kita boleh musuh lagu tu. Kalau ada alat hidup bang habis ke penyakit bang dia. Fuat tak ada dosa tak tahu ke mana. Hospital lah hancur sekolah, agama, gapo semua sejak hancur kau. La ilaha illallah. Insya-Allah lah kita berkat doa dan juga halal lah batu kalau nak halal lah yang kerana di hari ni ada ongkon dah persatuan Islam kita tu duk minta batu di hari ni untuk nak tagih. Kalau dia mau nak cuk boleh saya nak bank Islam rahat tanakan dia. InsyaAllah nanti saya tepek di kawasan masjid. Dah 0541257433. Boleh nak Allah. InsyaAllah ta'ala dah ada saudara kita hala pada saya 3 himaran 2000 kuk dan juga 150 Malaysia. Kalau kita nak Allah bolehlah sama ada dengan melalui ikon ni atau nak saya pun boleh saya nak pergi masuk pergi pada ikon ni insya-Allah taala. Itulah saja betul daripada Allah. Semoga kita dapat tahu latar belakang sebanyak tentang Masjid Al-Aqsa, tentang Masjid Al-Aqsa yang ada di tanah Syam ni, tentang kelebihan dia dan keistimewaan dia, kemuliaan dia yang telah disebut dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah saja sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بهؤلاء الظالمين. اللهم عليك بهؤلاء الظالمين. اللهم عليك باليهود وعاونهم من الكفار والمنافقين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وأنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله.